semua. Apa khabar? Aidil, tunggu dulu. Tadi ragging diorang, saya nak ragging you sekejap. Okey, Aidil. Sebelum kita mula. Okey. So Aidil ni orang yang masuk Islam. Ya, saya masuk Islam. Bila? Tahun 2014. Masuk Islam tahun 2014. Okey, apa metodologi yang orang guna untuk menyebabkan Aidil masuk Islam? Melalui video kawan-kawan yang buat assignment pengajian Islam. Okey. Itulah. Apa dia? Apa itulah? Dia tergantung kan? Tergantung Okey, apa lagi korang nak tahu? Ni. Risalah apa yang dapat menyebabkan you rasa metodologi itu berkesan terhadap you? Satu risalah Islam yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di mana Islam dia menjelaskan bagaimana apa sebenarnya konsep ketuhanan dalam Islam yang jelaslah seperti yang kita tahu dalam surah Al-Ikhlas. Dalam Okey, baik. Saya akan interview beberapa orang sebentar lagi bila kita bercerita tentang metodologi dakwah. Okey, dalam program saya nak diorang tak dengar. Lagi satu program saya ni, dia aircon mesti kena kuat. Okey, satu lagi, dalam program saya ni, Coffee Talk ni, dia aircon mesti kena kuat. Okey, message dah sampai. Okey, berpeluh dan. Okey. Berapa ramai yang memang dah kenal saya? PTSS. Yang lain semua tak kenal saya. Okey, saya Zamri Vinod, saya berasal daripada Negeri Sembilan, merupakan COO kepada One Center Malaysia. One Center Malaysia adalah yang ini. So kita ni sebenarnya badan di bawah MAIPS, agensi di bawah MAIPS yang mana ditugaskan untuk buat dakwah khususnya kepada masyarakat bukan Islam. Dalam waktu yang sama juga ditugaskan untuk mewujudkan keharmonian di antara masyarakat Islam dan juga bukan Islam. So kita ada buat banyak program-program berkaitan dengan kebudayaan, contoh, ataupun kita ada buat visit rumah-rumah ibadah. Sebab kami percaya bila kita mengenali agama orang, orang lain mengenali agama kita, keakraban akan lebih terjalin. Setuju ke tidak? Okey, syarat yang kedua, bila dalam program saya, tadi dah ada kan, syarat pertama apa? Cakap terus terang. Kalau you orang rasa setuju, bagi tahu you orang setuju. Kalau tak setuju? Kalau tak setuju, diam je. Okey, kalau you orang faham, cakap. Kalau you orang tak faham, sekarang faham ke tak? Saya tak cakap pun lagi. Sebab budaya kita dekat Malaysia ni, biasanya, kalau tak faham pun kita akan cakap. Sebab apa? Sebab takut nanti kawan, cikgu ingat kita bodoh. Ya ke? Tak betul. Habis tu kalau tak faham, kenapa cakap faham?
Sebab kita buat-buat faham. Tak, saya bukan cakap dekat situasi di sini je. Malah di sekolah pun. Kan? Bila cikgu mengajar ataupun bila lecturer mengajar, lepas dia habis mengajar, semua student faham ke tak? Bagus kan budaya Malaysia? Dia mesti confirm faham. Tapi kita akan tahu dia faham ataupun tidak bila yang kedua, dia program ini program dua hala. Bukan saya seorang je akan bercakap. Oh tidak, dia bukan dua hala. Program ini adalah berhala-hala. Bukan saya dengan orang yang saya interview saja akan bercakap, anda juga boleh bercakap. So you can come out with your own point, ideas, view dan sebagainya. Okey, macam saya kata tadi, hari ini kita punya topik adalah berkaitan dengan metodologi dakwah. Pertama sekali, bila kita bercakap tentang dakwah ni, dekat Malaysia dia macam satu isu yang sangat sensitif. Setuju ataupun tidak? Bayangkan, kita nak bercakap tentang Islam, dalam pemikiran setengah orang, dia akan fikir nak Islamkan orang bukan Islam. Setuju tak? Kita nak bercakap tentang Islam kepada orang bukan Islam. Sensitif tak? Sensitif tak? Sangat sensitif dekat Malaysia. Betul ke tak? Lepas tu bila kita nak cakap, kita pun lutut goyang, takut ni. Kena pula, kita ada Bob hari ni. Bob, tolong bangun sekejap. Bagi dah tepukan dekat Bob. Okey, Bob ni kita bawa. Bob, bangunlah. Bisul lah. Okey, Bob ni kita bawa khas daripada PTSS. Tahu tak PTSS tu apa? Tak tahu? Apa ni, Bob? Ini tempat tak famous ni. Politeknik. Okey Bob, boleh duduk Bob. So Bob dan rakan-rakannya adalah di kalangan masyarakat bukan Islam. Diorang bukan orang Islam. So kita akan interview dengan diorang, kita akan tahu juga apa sebenarnya diorang punya view. Sebab saya fikirkan begini. Tengok, bila kita bercakap tentang dakwah, dia ada agama yang diperintahkan untuk menyebarkan agama dia. Ada agama yang tidak ada perintah tersebut. Betul? Okey, agama apa yang diperintahkan untuk menyebarkan agama dia? Lagi? Kristian. Secara umumnya kita tahu Islam dan Kristian memerintahkan umat dia untuk menyebarkan agama dia. Setuju atau tidak? Okey, agama yang tidak beri perintah untuk menyebarkan agama dia kepada penganut dia, agama apa? Terus senyap. Agama tak tahu lagi? Okey. Agama Hindu dan agama Buddha, basically. Boleh faham tak? Okey, dua agama ini dia tidak menyarankan kepada penyebaran agama. Sebab tu kalau kita tengok, kebanyakan orang Hindu adalah orang India. Setuju atau tidak? Tiba-tiba kalau kita tengok Cina dia Hindu, kita pun terkejut. Betul ke? Kenapa you putih? Betul ke tak? Okey, sama juga dengan agama Buddha. So dia agama Hindu ni, especially agama Hindu, dia lebih kepada agama keturunan. Boleh faham tak? Dia generation by generation. So kalau mak bapak dia Hindu, anak Hindu. Kalau anak Hindu, anak dia pun mesti Hindu. Do you get the point? Okay, so sekarang ni kita akan ada dua konflik dekat sini. Konflik dia apa? Orang Islam ataupun orang Kristian, dia akan rasa dia berdosa kalau dia tak buat dakwah. Betul tak? Dalam Islam, dakwah wajib ke tak wajib? Semua kata wajib. Siapa kata wajib dakwah dalam Islam? Tolong angkat kaki. Okey, tolong angkat tangan. Siapa kata wajib dakwah? Yang lain? Okey, tak apa. Wajib tadi siapa? Kejap saya nak tengok muka. Siapa kata wajib? Tolong angkat tangan. Okey, bagus. Okey. Siapa kata sunnah? Tak ada. Siapa kata makruh? Siapa kata haram? Maksud dia yang tadi angkat tangan je faham soalan. Yang tak angkat tangan ni semua duk.
Sama ada dia begitu ataupun dia ada aku kisah. Okey, kalau saya tanya soalan, siapa kat sini lelaki? Tolong angkat tangan. Okey. Ada yang ragu-ragu ke? Siapa kat sini lelaki? Tolong angkat tangan. Oh, Saiful bukan lelaki. Saiful Sajad. Siapa kat sini perempuan? Tolong angkat tangan. Okey, kalau ada yang tak angkat tangan, apa maksud dia? Dia meragui jantina dia. Jadi kita jangan jadi orang yang meragui jantina kita. So soalan saya tadi, dia mesti, semua orang mesti ada jawapan. Betul ke tak? Betul tak? Saya tanya, siapa yang kata dalam Islam dakwah itu wajib? Tolong angkat tangan. Kalau dia tak angkat untuk wajib, dia mesti kena angkat untuk yang lain. Setuju ataupun tidak? Setuju kan? Paling tidak dia kena angkat untuk harus. Boleh ataupun tak boleh, suka dia lah. Okay, but basically sekarang serius. Okay, basically dakwah tu wajib ke sunnah? Wajib. Semua agree wajib? Semua agree? Siapa yang kata wajib? Anda ke saya? Anda tu saya. Okay, siapa yang kata wajib? Hello? Ada orang ke? Anybody home? Okay, siapa yang kata wajib? Mereka dan keluarga mereka. Setuju tak? Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada lagi satu benda sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Bila kita bercakap tentang dakwah, apa yang anda faham tentang dakwah? Menyebarkan agama. Fahaman. Lagi? Okey, sekarang ni kita ada dua kerangka dakwah. Satu, dakwah kepada orang Islam. Ramai buat kan? Banyak tak program-program dakwah kepada masyarakat Islam? Banyak kan? Melambak, tak termakan. Setuju? Setuju kan? Okey, lagi satu, dakwah kepada orang bukan Islam. Yang ni banyak tak? Tapi benda ni wajib tak untuk orang Islam buat? Kalau tak buat? Okey, buat tak? Sekarang ni kamu yang kata kalau buat dia wajib, kalau tak buat dosa. Buat ke tak? Pendosa semua ni. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Okey, tapi saya nak you orang faham. Boleh faham tak? Okey, kenapa ramai orang Islam pun dia tak buat? Sebab lutut dia bergetar. Bila jumpa je dengan Bob, terus dia punya lutut bergetar. Macam mana aku nak cakap dengan Bob ni? Bila jumpa dengan kawan-kawan Bob pun lutut jadi bergetar. Macam mana nak cakap dengan dia ni? Tapi wajib tak? Wajib kan? Penting kan? Betul kan? Dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah. Kita selalu mendabik dada kita bagi tahu kita umat yang terbaik. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk syurga sebelum umat Rasulullah SAW masuk syurga. Setuju atau tidak? Biasa dengar kata-kata tersebut, ungkapan tersebut. Betul kan? Namun kenapa diri kita ini diangkat sebagai umat yang terbaik? Sebab ayat tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu penganugerahan, bersama dengan anugerah itu akan datangnya tanggungjawab. Do you agree? Do you agree? Okey. Tanggungjawab dia apa? Dakwah tadi. Kuntum khairum ummatin ukhrijatu linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Sambungan dia, apa kerja kita? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Kita ini adalah umat yang mana mewarisi kerja kenabian bukan sebagai seorang nabi tetapi sebagai seorang umat kepada nabi. Kita mewarisi kerja kenabian. Sebab itu darjat kita diangkat. Kita bukan hanya kena beribadah kepada Tuhan Maha Pencipta, dalam waktu yang sama juga kita kena buat semua orang juga hanya beribadah kepada Dia.
Sebab itu darjat kita diangkat. Kita kena buat kerja Nabi, tapi kita bukan Nabi. Do you get the point? Okey, dalam kita nak buat kerja dakwah ni, sekarang ni kita ada konflik. Konflik dia apa? Metodologi apa yang terbaik kita nak guna. Sebab ada orang akan bagi tahu metodologi ini kurang berkesan. Ada orang akan bagi tahu sepatutnya kita buat begini. Lepas tu ada orang bagi tahu tak, dua-dua ni tak boleh pakai. Patut kita kena buat begini. Lepas tu ada orang akan condemn, sebenarnya method dia tak bagus. Orang ni pula akan cakap sebenarnya method ni tak bagus. Betul kan? Setuju ke tidak? Contohlah, contoh. Okay, kita dah bagi tahu, kita bincang secara open. Betul ke tak? Kita ambil pendekatan Dr. Zakir Naik yang agak kontroversial di Malaysia. Dr. Zakir Naik buat dakwah tak? Okey, apa kaedah yang dia guna? Open talk. Okey, lagi? Apa yang dia buat dekat open talk tu? Dia talk je. Allah says in the glorious Quran. Betul kan? Chapter number, verse number. Chapter number, verse number. Okey, adakah metodologi dia? Sekarang ada orang dia komen tentang metodologi dia. Do you agree? Ada orang yang setuju dengan metodologi dia, ada orang yang tidak setuju dengan metodologi dia. Do you agree? So perkara itu yang kita akan kupaskan. Do you get the point? Okey, metodologi apa yang terbaik dan sebagainya. Pada pandangan kamu rasa metodologi Dr. Zakir Naik itu bagus tak? Berapa ramai yang kata bagus? Okey, sebab berkesan sebab ramai orang. Okey, so kita nak tahu metodologi itu berkesan ataupun tidak dengan melihat berapa ramai orang masuk Islam. Ya. Ya. Okey, sekarang ni kita tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh buat dakwah berapa tahun? Halo. Berapa tahun Nabi Nuh buat dakwah? Saya pun confused lah. 900? Hah? Sedihnya aku. Okey, 950 tahun. Okey, berapa orang yang masuk Islam? Tak sampai 100. Basically tak sampai 100. Berapa tahun dia buat dakwah? Dia Nabi tahu. Nabi ni, betul tak? Allah sebut tak nama dia dalam Quran? Betul ke tak? Salah seorang daripada 25. Betul tak? Buat dakwah berapa tahun? 950 tahun. Punyalah lama buat dakwah. Tak sampai 100 orang pun yang masuk Islam. Adakah metodologi dia tidak berkesan? Tadi kita agree, kalau ramai orang masuk Islam, maksud dia itu metodologi yang terbaik. Sekarang ni Nabi 950 tahun. Kenapa kamu berkonflik dengan diri kamu sendiri? Metodologi dia berkesan bila ada orang masuk Islam. Maknanya kita tak tengok pada ramai atau tak ramai. Okay, it's a very good point. Okay, sis kita bagi tahu metodologi itu berkesan kalau ada orang masuk Islam. Tak kira ramai ataupun tak ramai. Okay, jadi kalau kita guna metodologi melalui point of SWOT. Contoh, kita ambil pedang, pergi letak dekat Bob. Bob, you mau masuk Islam ke tak mau? Mari sini Bob. Bagilah tepukan dekat Bob. Okey, sekarang ni kita guna metodologi. Mari Bob. Aku dah lama sebenarnya rindu dengan kau ni Bob. Okey Bob, ini nama dia Mike. Okay. How are you Bob? Okay, sebelum saya perkenalkan you, saya nak tanya soalan tu. Sekarang ni tiba-tiba saya ambil pisau, saya letak dekat you punya leher. Sekarang mau masuk Islam ke atau saya nak bunuh sama lu? Apa you akan buat? Kalau tiada cara lain,
Saya akan You akan matilah. Bukan mati, tanya reason dulu. Reason dia sekarang saya mau bunuh. Saya mau lu masuk Islam juga. Mau saya buat contoh kah? Okey. Sekarang ni bagi dia kopi. Okey. Sekarang ni saya ambil pisau, saya letak dekat email leher. Mau masuk Islam kah atau mau mati? Apa you akan buat? Tak ada option lain ke? Tak ada option. Dia tak ada A, B, C, D. Dia ada dua saja. Sama ada you mati atau you masuk Islam. Sekarang you akan buat apa? Hey, you kalau betul-betul saya angkat pisau, saya letak dekat email leher, you dah fikir macam lama-lama, you suruh mati. Saya akan suruh Encik berdakwah dulu. Baguslah, give me five. Ni, dia lagi Islamik, kau tahu tak? Dia suruh kita berdakwah dulu. Okey, tak apa. Dia mungkin risau kot, dia nak jawab. Nanti aku cakap masuk Islam, nak kena kecam pula. Okey, tapi basically, kalau kita letak point of spot, letak pisau dekat leher orang, kata kau masuk Islam, kalau tak kau mati. Rasa-rasa orang tu masuk Islam tak? Masuk kan? Tetapi adakah metodologi itu metodologi berkesan? Kenapa tidak? Sebab paksa. Okay, now you are coming to the point. So isu dia dekat sini, dalam Islam, tak kira apa saja metodologi yang kamu guna, metodologi itu mestilah tidak bercanggah dengan syariat Islam dan juga dari sudut moral itu sendiri. Do you agree? Betul ke tak? Betul kan? Tengok dia pun belajar. Okey. So kita akan kupas lebih lagi. Sebelum itu saya nak perkenalkan. Inilah Brother Bob. Bagi tepukan. Okey Bob, mungkin boleh perkenalkan diri sedikit. Nama asal saya Bela Rasu, anak lelaki Kali Suren. Saya berasal dari negeri Perak. Ingat berasal daripada tanah. Saya dari negeri Perak. Menuntut di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Okey. Menuntut di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Okey. Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan optoelektronik. Kejuruteraan. Apa tu? Okey. Kejuruteraan optoelektronik. Apa tu? Okey. Tolong. Optoelektronik ni Okey, mic ni, ini nama dia mic. Okey. Cara nak guna mic ni bukan letak dekat langit. Okey. Sebab ini bukan pointer tau. Okey. So cara menggunakan mic begini. Kalau nak lebih maju boleh guna macam ni. Macam mana yang apa? Macam ni. Dia segan. Okey. Okey. Cik tak. Tolonglah mic. Ini sabotaj apakah ini? Okey. Dia kena praktikal. Okey. Kena dari sini. Alright. Okey, optoelektronik ni Tak apa, boleh cakap Tamil. Kita semua faham. Saya faham. Optoelektronik ni basically kepada dia optik fiber. Fiber optik lah. Okey. Kalau nak fiber optik ni wayar-wayar fiber lah, yang wayar laju tu. Kenal fiber, internet fiber. Macam tu lah, belajar tentang tu. Tapi belum lagi sampai lah sekarang ni. Belajar basic-basic dulu, baru kalau nak sambung tu boleh belajar secara dalam lah tentang fiber optik ni. Okay, very good. Okay, test. Okay, boleh. Boleh? Okay, bagus. Okay, dia mic guna satu je. Okay. Okay, pernah tak dalam hidup Bob, dia dikenali sebagai Bob, pernah tak dalam hidup Bob orang datang sampaikan Islam dekat Bob? Saya dah berumur 19 tahun. Sampai sekarang
Tak pernah. Tak pernah. Ada kawan Melayu? Ada banyak. Okey, bila you tengok kawan Melayu ni, ada tak yang bagus-bagus? Ada. Lebih banyak yang bagus ke lebih banyak yang hampir? Setakat ni setakat ni lebih banyak yang bagus lah. Eleh. Betul. Saya dari kecil Ni. pada sekolah SMK. Deh, pola deh. Saya pergi PTSI, saya tengok dia campur semua dengan kawan dia India je. Bila tanya dekat sini, oh ada sebenarnya Sebab dua orang encik, kelas yang encik adik tu kelas nilai masyarakat. Semuanya agama Hindu. okey pandai lah Kalau dia kawan. ambil kelas saya seorang je India. Oh ya ke? Macam tu. Oh, okey bagus. Okey, so dalam ramai-ramai tu tak pernah sepanjang 19 tahun tak pernah satu orang pun kongsi Islam dekat Bob. Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Okey, bayangkan sekarang tiba-tiba ada orang datang, dia kongsi Islam dekat Bob. Apa Bob rasa? Saya rasa ingin tahu tentang agama Islam. Okey. Saya akan ambil tahu secara detail. Saya akan faham. Saya akan Lepas tu faham. nak buat apa? Kita kalau nak cakap, kita kena faham tentang agama lain sebab kita sekarang hidup dalam negara banyak bangsa. Okey, berbilang bangsa. Berbilang Okey, betul. bangsa. Alright. Okay, so pentingnya kita ambil tahu tentang agama orang lain. Jadi dia orang berdakwah tu menyeru atau menjahiliakan orang. Jadi Okey, sekarang ni orang kongsi Bob tak ada masalah. Boleh faham tak? tak ada Bob masalah. boleh dengar. Okey, tak ada masalah. You mau kongsilah, saya dengar aje. Boleh faham tak? Okey, sekarang ni tiba-tiba Bob rasa Bob pun nak kongsi. Boleh faham tak? Nak cerita pasal Hindu dekat kawan Islam. Okey, rasa-rasa kalau Bob kongsi agama Islam dekat kawan bukan Islam, apa akan berlaku? Kalau dia orang nak ambil tahu, bolehlah. Sebab sampai sekarang saya tak pernah bagi tahu. Okey. Dia orang pun tak. Bob tak bagi tahu sebab Bob pun tak tahu. Betul kan? Betul. Hari tu siapa yang ajar Hindu? Encik Praza Zamri. Okey, macam ni. Sekarang ni saya nak kita fikir sejenak. Sekarang kita kongsi agama Islam dekat Bob. Tiba-tiba Bob pula dia rasa orang Islam pun patut tahu agama Hindu supaya kita boleh hidup dengan lebih harmoni. Tiba-tiba Bob dia kongsi agama dia bagi tahu dalam agama Hindu ni sebenarnya macam ni. Tiba-tiba orang Islam jadi marah pula. Sebab apa? Okey, sekarang ni contoh macam ni lah. Bro, nama apa? Okey, Bob jumpa dengan Hanif. Hanif pun kongsi Islam dekat Bob. Hanif pun cakap dalam Islam ni sebenarnya begini bla 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 bla. Bob sampai dah letih. Okey, lepas tu Bob kata, aku dah letih, sekarang aku nak bagi kau pula letih. So Bob buat apa? Sekarang Bob pun kongsi pula. Okey, Hindu pula dia begini. Bob, Hanif pula jadi marah. Oi, mana boleh kau cakap pasal agama kau dekat aku? Aku je boleh cakap agama aku dekat kau. Kebiasaannya jadi begitu kan? Adakah cara ini cara yang sangat adil? Okey, tapi sekarang kalau Bob dia kongsi agama dia dekat Hanif, boleh jadi dia jadi percanggahan dari sudut undang-undang. Okey, kalau dia perkongsian peribadi tak ada masalah. Boleh faham tak? Okey, dekat Malaysia kita ada undang-undang. Setuju ataupun tidak? Dekat undang-undang Malaysia, orang Islam boleh menyebarkan agama kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam boleh tak sebarkan agama dia dekat orang Islam? Boleh ke tak? Tak boleh. Dekat agama lain? Boleh rasanya. Rasa-rasanya boleh. Okey, orang bukan Islam dia boleh sebarkan agama dia dekat orang bukan Islam, tetapi dia tak boleh sebarkan dekat orang Islam. Boleh faham tak? Sekarang ni bila Bob dia cakap secara peribadi, boleh faham tak? Secara biasanya orang Hindu bila dia saya asal dulu saya ada sedikit Hindu dan ada sedikit Kristian sebelum saya masuk Islam. Boleh faham tak? So saya boleh faham pemikiran orang Hindu. Biasanya kalau orang Hindu dia cerita pasal agama Hindu, dia bukan nak orang tu masuk Hindu pun.
Kan kita dah cerita tadi, boleh faham tak? Diorang tak ada konsep dakwah, tak ada. Boleh faham tak? Tetapi dia sekarang dia kongsikan agama dia supaya kawan tadi pun boleh faham. Do you get the point? Okay, sekarang ni bila Bob dia kongsikan agama dia dekat Hanif, Hanif ada ruang tak untuk dakwah? Ruang lagi besar kan? Setuju ataupun tidak? Setuju. Okay, dan kenapa nak sempitkan ruang tu? Boleh faham? Okey, contoh macam saya kan, macam saya sangat suka kalau ada kawan yang bukan Islam dia nak kongsi agama dia dekat saya. Saya sangat suka. Tahu sebab apa? Sebab itu peluang. Okey, bila dia kongsi, kita pun boleh kongsi tak? Boleh kan bro? Boleh tak? Ha. Okey, so bila dia kongsi, saya pun ada ruang untuk kongsi sebab dia dah tak jadi sensitif. Do you get the point? Tetapi saya fikir kadang-kala kita merugikan peluang yang ada. Boleh faham tak? Dia boleh lebih memahami kita dan kita juga boleh lebih memahami dia. Kalau dia bagi dia punya view, dia boleh cakap dia punya view dan kita pun boleh bagi tahu. Okey, dalam pandangan Islam pula kita punya view pula begini. Okey. Sekarang ni kita ada masalah dalam benda ni sebab kita sangka kebanyakan benda antara agama Hindu dan agama Islam maupun agama lain, kita rasa kebanyakan benda adalah perbezaan. Hatta bila kita belajar perbandingan agama pun nama dia perbandingan agama. So kita fikir kita akan belajar banding-bandingkan agama. Do you agree? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala firman. Boleh ya? Tunggu sekejap. Surah Mailati ya. Ya, tak ada. Okey, tak apa, minum dulu jom. Cheers lah bro. Okey. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Allah firman, kuntum qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yatahiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini tips metodologi dakwah yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berikan kepada orang Islam. Apa metodologi tersebut? Cari persamaan. Sekarang Allah suruh kita cari persamaan ke atau perbezaan. Contoh, saya dengan Bob. Apa yang persamaan saya dengan Bob? Dua-dua hitam. Bob dia putih ya? Ha? Tak ada Encik. Saya? Okey lah. Dia takut nak cakap lu hitam. Jangan risau, tak kena tindakan undang-undang. Tak apa Encik. Ha? Saya hitam ke putih? Sederhana. Ha? Sederhana. Ni kita nak buat orang cakap terus terang. Saya hitam ke putih? Hitam ni warna rambut Encik. Encik tak hitam. Encik warna sederhana. Oh. Okey, bagus. Hari ini, okey, bagi tepukanlah. Baguslah. Hari ini saya dah belajar satu color baru. Okey, sebenarnya dalam color kuning, hijau, biru, ada satu warna yang mereka terlupa nak letak, iaitu warna sederhana. Okey, this is a very good point. Macam mana dengan Hanif? Hanif, color apa? Dia sederhana lah. Ha? Betul lah? Boleh lah. Ni Hanif, kau punya color ni, boleh lah. Kau boleh lah. Okey. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan metodologi ini. Metodologi apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari persamaan. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah kepada ahli kitab, ajaklah mereka kepada persamaan. Ya, ini persamaan apa? Allah na'budu illallah. Di mana kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Secara rata-rata, kalau kita tanya Bob, contohlah Bob, you rasa Tuhan ada berapa? Ikutkan agama Islam ke? Tak ada, ikut pahaman you. Okey, sekarang ni kita letak agama semua tepi. Okey, kita letak agama semua tepi sebagai seorang manusia yang berfikir secara logik. You rasa Tuhan ada berapa? Satu. Nampak? Sebenarnya kalau kita tanya dengan semua orang pun, tak kira dia agama apa pun sekali, kalau kamu tanya dengan dia secara lahiriahnya, secara logik atau basicnya, semua orang akan cakap Tuhan hanya satu.
Setuju tak Bob kalau saya kata Tuhan yang cipta Bob adalah Tuhan yang sama cipta saya? Setuju. Setuju kan? Betul tak? Okey, Tuhan yang cipta kita dua adalah Tuhan yang sama juga cipta mereka, walaupun warna mereka bolehlah. Betul ke tak? Betul. Setuju kan? Setuju. Dan Tuhan yang cipta kita juga adalah Tuhan yang sama cipta semua orang putih. Walaupun warna dia okeylah. Okeylah. Betul kan? Betul. Setuju kan? Setuju. So kita sebenarnya ada common understanding. Ini baru sikit tahu. Sebenarnya ada banyak lagi common understanding di antara kita dengan orang bukan Islam. Boleh faham tak? So Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari the common understanding. Lagi satu common understanding yang kita boleh jumpa adalah di dalam kitab-kitab agama-agama lain. Hari itu kita bincang pasal kitab-kitab agama lain. Betul tak? Betul. Ada tak persamaan? Ada. Ada kan? Ada. Betul tak? Betul. Cuma kita orang tak dapat pergi lebih lanjut. Boleh faham tak? Sebagai contoh, dalam semua agama pun bila kita tengok kitab dia juga mengatakan Tuhan hanya satu. Boleh faham tak? Okey, sekarang metodologi itu yang Zakir Naik guna. Pada saya Zakir Naik dia guna metodologi mencari persamaan dengan agama lain. Tetapi konflik itu berlaku bila? Konflik berlaku bila mana ada sesi soal jawab. Kalau kamu perasan, kalau ni saya anak murid Dr. Zakir Naik, boleh faham tak? Tapi saya bukan nak backup tok guru saya. Boleh faham? Ini bukan backup, tetapi ini apa yang saya faham. Tapi kalau Bob tak setuju, Bob boleh cakap, okey, saya tak setuju bro, Zakir Naik memang kurang ajar. Contoh. Zakir Naik memang kurang ajar. Apa pasal? Sebab dia hina agama lain. Contoh. Boleh faham tak? Boleh. Sebab hari ini kita dah bincang, betul? Program cakap terus terang. Okey, cakap terang sikit. Kita cakap terus, Cynthia yang kena terangkan. Oh, baguslah dia. Wah, tahu tak? Nampak? Tak sangka tau. Muka yang sunti belum tentu sunti. Okey. Alright, sekarang tengok Bob. You sudah buat saya lupa lah Bob. You punya punchline sangat bagus lah. Okey, tadi kita bincang pasal okey, bukan saya nak backup Dr. Zakir Naik, tetapi daripada apa yang saya lihat, bila dia bagi talk, dalam talk dia kebanyakannya dia cari persamaan. Betul tak? Okey, dia akan ambil ayat yang dalam Quran, ayat yang sama juga dalam Bible. Dalam Bible pun cakap benda yang sama. Contoh. Okey, dia akan ambil dalam Hindu pun cakap benda yang sama. Dia cari persamaan. Sekarang ni konflik kebanyakannya wujud bila mana datang dalam Q&A. Kalau kamu perasan, cuba tengok semua dia punya video. Betul tak? Okey, bila Q&A orang tanya soalan. Bila orang tanya soalan, dia kena jawab tak? Dia kena jawab. Dan bila dia jawab, dia quote lah juga daripada kitab, contoh bab Hindu. Dia quote lah daripada kitab Hindu. Kenapa dia quote daripada kitab Hindu? Dia tak quote daripada kitab Quran. Sebab bab Hindu, bab bukannya ikut Quran. Boleh faham tak? Okey, kalau saya cakap dengan Bob, saya kata menurut Quran macam ni, Bob akan fikir apa? Peduli apa aku? Boleh faham tak? Peduli apa aku? Aku bukan ikut Quran, aku ikut kitab Hindu. Boleh faham tak? Sekarang kalau saya bagi tahu dengan Bob, sebenarnya dalam kitab Hindu pun cakap begini. Bob nak cakap apa? Peduli apa aku? Dia tak boleh cakap. Betul ke tak? Betul. Okey, itu metodologi. Tapi masih ada orang yang rasa tak berapa sesuai. Okey, pandangan Bob. Apa Bob rasa tentang metodologi cara Zakir Naik dia bagi ceramah? You rasa cara dia bagus ke tak bagus? Boleh cakap terus terang. Sebab macam ni, kita pun nak faham juga dari sudut pandangan masyarakat bukan Islam, apa pandangan kamu? Boleh faham tak? So point yang kamu bagi ini akan sangat membantu kita orang. So kita orang akan tahu, okey, sepatutnya mungkin boleh kita buat dengan cara begini kot. Do you get the point? Okey. Apa yang saya rasa, You kenal Zakir Naik ke tak? Kenal, nombor kenal, satu. kenal. Kenal lah. Okey, bagus. Sekali kita bincang besar-besar, Zakir Naik tak kenal. Siapa dia? Saya tahu itu Zakir jual babu roti. Okey.
Okay. Zakir Naik ni dia berdakwah. Jadi saya setuju dengan Dr. Zakir Naik sebab dia buat tanggungjawab dia. Dia berdakwah, dia buat dia punya tanggungjawab. Jadi kita pun kena faham apa yang dia nak sampaikan. Kita fahamkan apa yang dia nak sampaikan tu. Bukannya kita nak berkonflik dengan dia. Kita tanya soalan, dia pun jawab dalam kita ikutkan kita yang orang tanya tu kan. Jadi apa yang dia sampaikan tu saya setuju. Okey. Bagus. Ada satu poin yang saya tertarik bila Bob dia bagi tahu. Dia kata tadi Zakir Naik dia buat tanggungjawab dia. Okey, tengok. Kadang-kala orang bukan Islam dia marah sebab dia tak tahu. Macam Bob dia tahu. Boleh faham tak? Okey, katalah kalau orang yang tak tahu, ini sebenarnya tanggungjawab orang Islam. Orang bukan Islam, kalau dia tak tahu, dia akan marah tak? Okey, antara benda yang dia akan marah, dia akan fikir, apasal orang semua nak bagi semua orang masuk Islam ke? Boleh faham tak? Kadang-kadang akan tak, orang ada tak terfikir macam tu bro? 3 bro. Okey, boleh bagi mic? Okay, jangan nangis, relax lah bro. Terus bagi tisu sekali lah. Okey, kita nak tahu view diorang bagaimana. Okey, kemudian kita ada seorang lagi. Apa nama ni? Malik. Panggil Malik. Okey, bro pernah tak rasa macam kenapa orang Islam ni dia suka sangat buat orang lain masuk Islam? Tak tahu. Tak tahu lah. Tak pernah rasa? Ke sebab tak ada orang pernah cerita pasal Islam dekat you? Tak pernah juga. What about you bro? Sebab saya sekolah Sekolah apa? Sekolah Tamil? sekolah Tamil. Okay, alright. Bro sekolah apa? Sekolah Cina? Sekolah SK. SK? Okay. Sekolah SK. Ya. So pernah tak jumpa dengan orang yang nak cuba sampaikan Islam dekat bro? Tak. Tak pernah? Tak. Teruknya Malaysia ni weh. Korang ni memang tak ada apa naluri dakwah. Okey. Tapi kalau ada orang sampaikan Islam dekat bro, apa bro rasa? Okey, saya akan dengar dulu. Okey. Saya akan berasa sebab yang tu tanggungjawab mereka. Mereka perlu laksanakan. Okey. Ni semua sebab dah attend saya punya kelas ni. Patut kita bawa orang yang tak pernah attend lagi kan. Okey, bro. Tak benar. Okey, tak pernah orang tak pernah buat dakwah. Tak pernah. Okey, kalau ada orang buat dakwah dekat bro, what do you feel? Ni boleh cakap terus terang. Kalau tak suka, cakap tak suka. Sebab apa dia perlu buat macam tu? Sebab itu apa yang perlu dia buat. Okey, sekarang ni siapa yang nak sampaikan dekat orang bukan Islam, bila kita buat dakwah, dia kena faham ini memang tanggungjawab kita. Siapa yang nak cakap benda tu? Bob kena cakap kan? Dan siapa yang kena cakap? Okey, untuk kita nak cakap benda tu, bagaimana kita nak mulakan? Buat banner. Very good. Pertama sekali kena buat, bagi tepukan. Okey. Pertama sekali kenalah bina hubungan. Okey, perasan tak kebanyakan kadang-kadang dekat Malaysia ni rata-rata lah sekarang dengan budaya politik kita, dengan budaya apa lagi? Pemikiran kita, kadang-kala dia menyebabkan kita jadi lebih jauh dengan kawan-kawan kita yang bukan sebangsa dengan kita. Do you agree? Betul kan? Sebab ada setengah orang Islam, dia fikir, okey, dia tak nak kawan dengan Hindu ramai-ramai, tahu pasal apa? Dia takut nanti dia kawan dengan Hindu, dia pula jadi Hindu. Dia pula terpengaruh dengan orang Hindu. Ada ke? Tak ada. Okey, Hindu tak ada. Kristian, dia takut nak kawan dengan orang-orang Kristian sebab dia takut dia terpengaruh dengan Kristian. Ada ke tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa pelik sebab ingat lagi tak peristiwa di Penang? Bangunan yang ada lambang salib.
Jadi isu tak? Jadi isu kan? Okey, lambang bangunan itu ada lambang salib. Apa kesannya kepada orang Islam? Dia tak boleh tengok, betul? Orang Islam bila dia tengok je salib, mata dia sakit. Tolong. Sebab mungkinlah dia keturunan vampire. Pernah tengok filem vampire tak? Pernah kan? Vampire bila datang, dalam filem vampire dia akan buat apa? Dia akan tunjuk salib. Bila tunjuk salib, vampire pun takut, dia panas. Oh, tolong, jangan. Adakah kita keturunan vampire? Habis tu yang kita takut sangat pasal apa? Adakah lambang salib itu benar-benar memberi kesan kepada keimanan kita ataupun akidah kita? Tidak kan? Sebab dia bukan ada dekat badan kita, boleh faham tak? Kita bukannya pakai, boleh faham tak? Dia ada dekat tempat lain. Do you get the point? Betul ke tak? Hanya dengan melihat benda tu, adakah iman kita terkesan? Sebab tu saya tanya dengan diorang, saya kata sekarang ni isu lambang salib tu dah lebih daripada 6 bulan. Saya tanya berapa ramai yang dah masuk Kristian bila tengok salib tu? Tak ada pun kan? Habis tu yang kita kecoh tak pasal-pasal, pasal apa? Do you get the point? Kadang-kala kita kecoh pada benda yang tak sepatutnya kita kecoh, tapi kita tak buat benda yang sepatutnya kita buat. Do you get the point? Sekarang kita kena buat apa? Kita kena berdakwah dekat kawan kita yang bukan Islam. Boleh faham tak? Sampaikan Islam. Tapi dalam poin kita nak sampaikan Islam itu, dia mesti dalam kerangka yang betul. Yang ini saya rasa kita kena faham. Nombor 1, tidak boleh memaksa. Kita tak boleh paksa sesiapa pun, hatta untuk dengar pun apa yang kita nak cakap. Do you agree? Betul ke tak? Kalau kita nak buat dakwah, Bob nak dengar boleh tak? Boleh. Kalau dia tak nak dengar, boleh, suka dia lah. Boleh faham tak? Boleh tak kita bagi tahu dengan Bob, oi, tak boleh Bob, you wajib dengar. Saya tak peduli, you mesti dengar. Rasa-rasa kalau kita paksa Bob suruh dengar, dia akan dengar ke? Dia akan buat dengar. Betul tak? Dengan penuh khusyuk. Tapi dia tidur dalam keadaan mata terbuka. Do you get the point? Boleh faham tak? Nombor 1, kita tidak boleh memaksa, walaupun untuk dia dengar. Okey, yang kedua, saya nak kongsikan sedikit tentang metodologi dakwah juga dengan orang yang dah masuk Islam pula. Sekarang Bob boleh pergi duduk. Okey, bagi tepukan dekat Bob. Sebab orang ni dia baru masuk Islam tau, beberapa bulan yang lepas. Okey, nama dia Navin. So kita jemput Navin, bagi satu tepukan. Navin mana? Dia lari. Dia sakit perut tiba-tiba. Navin. Oh, Navin. Okey, sekarang kita ragging Navin. Mari Navin. Kenapa you nampak macam Bengali, Navin? Okey, bagi satu tepukan kepada Navin. Asal tarik nafas. Ada banyak masalah angin kah? Kajar tangguh. Elah. Okey, ini adalah Navin. Dia ni, dia cover macho, Okey. Nak tarik nafas lagi? Oh, pernah. Navin ada masalah angin. Ni bau ambil nafas. Boleh pergi toilet, nak kentut dulu boleh? Tak apa. Habiskan sisi. Okey. Tapi jangan kentut di sini. Wangi. Okey. Okey, Navin dah berapa lama masuk Islam? 9 minggu. 9 minggu. Okey.
Macam mana Navin boleh masuk Islam? Panjang cerita. Okey, cerita yang panjang itu sila pendekkan. Asalnya Tengok sekali dia pendekkan cerita, saya masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. asalnya Rajini ya? Okey, tunggu kejap. Navin, macam mana you boleh masuk Islam, Navin? asalnya niat nak masuk tu lama dah, cuma setelah selesaikan beberapa kekangan dalam hidup baru berpeluang untuk nak lafaz syahadah secara rasmi. Apakah kekangan tersebut? Lebih kepada bersifat peribadi. Lebih kepada bersifat Peribadi. peribadi. Oh, banyak pandai jawab. Banyak pandai. Okey, so masa Navin masuk Islam tadi, parents tak marah ke? Agak kecewa sikit. Sebab Sebab mungkin saya menjadi contoh sebab tak mengikut agama keturunan saya. okey. Yang ini saya nak kita semua faham. Sebenarnya bila ada orang masuk Islam, dia bukanlah satu perkara yang sangat mudah. Boleh faham tak? Dia bukan seperti mana yang kita fahami. Masuk Islam ni dia satu perkara yang sangat susah. Sebab dia nak masuk Islam, family biasa akan happy ke? Saya tak pernah lah, setakat ini saya tak pernah tengok mana-mana orang yang masuk Islam. Saya pernah tengok ramai orang masuk Islam, tapi saya tak pernah tengok orang yang masuk Islam tu, bila dia masuk Islam kan, family dia datang, "Tahniah, kamu telah buat keputusan yang terbaik." Well done. Tak pernah. Betul tak? Contoh kita tanya Bob, kalau you masuk Islam, you rasa my family akan buat apa? First dia orang kena marah. Confirm mesti kena marah. Okey, lepas tu nombor 2? Nombor 2, tempat tinggal dah tukar dah. Kalau dulu dalam rumah, lepas masuk Islam tinggal di lorong rumah. Okey. Lepas tu? Lagi kepada saya emosi terganggu lah sebab kekangan dari banyak tempat. Sebab girlfriend pun lari. Girlfriend boleh cari yang lain. Wah, bagus. Baguslah Bob ni. Okey. Tapi basically bila ada orang masuk Islam, family akan marah tak? Marah. Okey. Kita kena faham benda ini. Rasa-rasanya family kenapa dia marah bila masuk Islam? Okey, Navin, masa you nak masuk Islam, apa yang you belajar daripada peristiwa you masuk Islam? Orang akan faham apa yang maklumat daripada tempat yang mereka terima tu dipercayai dan disahkan oleh golongan-golongan mereka saja. Orang lain punya pendapat mereka tak nak ambil tahu. Tak boleh terima pendapat orang lain. Kita orang semua blur ni. Apakah yang dimaksudkan oleh beliau? Okey. Boleh tak tolong beri sedikit pencerahan? Okey, contohnya kita ambil equation matematik. Oi. Simple je, simple. Okey, simple. Okey, boleh. Islam kata 1 campur 1 2. Okey. Hindu kata 2 campur 2 4. Sama kan? Okey. Samalah. Sama kan? Okey. Tapi kita percaya satu je. So pendapat dua orang tu tapi benda tu still matematik. Tapi kita kata 1 campur 1. Depa kata 2 campur 2. Faham ke tak? Dia tak faham lah Nabi. Okey, tak apa Nabi. You cakap thumbnail, saya akan bagi tahu dengan orang dalam bahasa Cina. No. Oh no. Okey. Okey, cuba bagi penerangan. Macam mana kita nak berbahas dengan orang yang kata
2 campur 2 tu 5. Bagi mereka 2 campur 2 tu 5 betul. Macam mana kita nak Okey, berbahas? saya rasa saya boleh faham sedikit apa okey. yang Go. dia apa dia cakap? Apa? Ha? Apa? Oh no. Masya Allah. Oh, pandai. Okey, macam ni. Dia ada orang, kita semua tahu basically 2 campur 2 adalah 4. Sekarang ni tiba-tiba ada orang dia datang bagi tahu 2 campur 2 adalah 5. Boleh faham tak? So kita rasa memang 4 tu lah jawapan yang betul. So ada orang dia rasa tak, 5 tu lah betul. Tapi kita pasti yang betul tu 4. Dia kata tak, kenapa tak boleh jadi 5 sekarang? Do get the point? Okay, so dia ada konflik begitu. Okay, macam mana pula hubungan Navin dengan family selepas masuk Islam? Alhamdulillah, getting better. Getting better? Huh? Okay. But before that, what do you think that if you do can be far much more better? That I should take your advice. What is the advice? You're supposed to be learn about Islam before you are undang-undang dalam bahasa Inggeris apa dia kata? Ni. Undang-undang dalam bahasa Inggeris undang-undang. Law. Oh, okay. Before you are in terms of law you are Islam. Okey, sebenarnya begini. Saya kongsikan sedikit. Okey, poin kedua yang saya rasa sangat penting. Okey, poin ni dalam metodologi dakwah yang saya rasa sangat penting sekarang ni, katalah ada orang dia nak masuk Islam. Kamu rasa masuk Islam itu lebih penting ke atau belajar tentang Islam itu lebih penting? Sebab bila dia belajar pasal Islam, itu akan mengukuhkan dia kepada Islam. Boleh faham tak? Okey, apa yang kita faham tentang masuk Islam? Adakah semua orang yang syahadah itu dikira sebagai masuk Islam? Siapa kata ya? Siapa kata tidak? Uish, Tak tanya dekat you pun. testing. Okey. Baik. Siapa kata ya? Siapa kata tidak? Okey, yang kata ya, tolong angkat tangan. Ingat lagi tak cerita tadi pasal jantina? Ingat lagi ke tak? Ingat kan? Ingat betul-betul kan? Okey, sekarang ni jawapan dia ada berapa? Kalau tak jawab yang ni? Okey, bagus. Dah pandai dah. Okey, sekarang ni berapa ramai yang kata ya? Okey, berapa ramai yang kata tak? Yang tak semua yang bukan Islam. Aku tak. Okey, sekarang ni yang kata ya. Kenapa kamu rasa bila syahadah je orang tu dah masuk Islam? Macam mana? Rukun Islam yang pertama. Okey, very good point. Sekarang ni saya nak bagi kamu satu situasi. Sekarang ni saya pasang lagu. Contoh saya pasang lagu Rehan dekat sini. Boleh faham tak? Saya pasang lagu Rehan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Suara tak sedap kan? Sedap ke tak? Elah. Tak boleh pula. You jawab apa? Macam Mr. Bean kan? Tadi dia mesti dia jawab macam ni kan? Bila saya tanya terus. Okey. Sekarang ni katalah saya pasang lagu tu. Tiba-tiba Bob pun ikut nyanyi. Asyhadu. Okay, lepas tu Bob dah Islam lah. Tadi cakap apa? Tadi kenapa korang suka konflik dengan diri sendiri? Tadi korang cakap apa? Siapa saja yang syahadah dia dah dikira sebagai Islam. Betul ke tak? Siapa saja yang ucap syahadah dia dah dikira sebagai Islam. Sekarang Bob dia ucap ke tak? Ucap kan? Kan dia dah Islam lah.
Lepas dia nyanyi je terus, Bob, kau dah Islam Bob, sekarang juga pergi sunat. Hah? Okey. Boleh faham tak apa yang saya cuba maksudkan? So sekarang ni saya tanya balik, adakah semua orang yang lafazkan syahadah dikira sebagai masuk Islam? Okey. Okey, kenapa tidak? Okey, sekarang ni contoh. Ada orang datang, orang suruh syahadah, dia pun syahadah. Tapi dalam hati dia tak percaya pun Allah itu satu. Dia Islam ke? Islam ini datangnya daripada hati. Dia sama macam cinta. Bukan semua orang yang cakap I love you tu, dia betul-betul love you. Ada setengah orang yang cakap I love you dekat you, he lie to you. Do you get the point? Betul ke tak? Okey, sekarang ni bayangkan satu orang yang dia syahadah, dia lafaz syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam hidup dia tak percaya pun Allah itu satu. Dia tak percaya pun kepada Tuhan satu. Dia tidak mengikuti panduan yang, tengok, syahadah ni apa? Syahadah ni adalah agreement, MOU. Kita buat agreement dengan siapa? Dengan pencipta kita. Kita buat agreement dengan pencipta kita. Kita bagi tahu sesungguhnya Tuhan itu hanya satu dan engkaulah dia. Dan selepas ini aku hanya akan menyembah engkau sahaja. Tidak akan aku mengabdikan diri aku kepada orang lain ataupun sesuatu apa pun melainkan hanya kepada engkau. Ini agreement. Agreement kita buat dengan siapa? Kita buat dengan Tuhan Maha Pencipta kita. Ini agreement. Agreement yang kedua apa? Kita akan mengikuti tunjuk ajar dan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini agreement kedua. Sebab apa dia ada agreement kedua? Sebab apa? Agreement kedua mengangkat kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kita agree. Boleh faham tak? Itu agreement. Boleh faham tak? Sekarang contoh. Umat Nabi Isa Islam tak? Umat Nabi Isa yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, dia Islam ke tak? Dia Islam. Tapi dia umat Nabi Isa. Boleh faham tak? So untuk zaman sekarang kita mesti kena ikut panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa kita tak boleh ikut panduan yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Sebab apa? Sebab bila Nabi datang, dia bawa dua benda. Satu, dia bagi tahu dekat semua manusia Tuhan hanya satu. Yang kedua, dia membawa perundangan yang sesuai untuk waktu itu. Boleh faham tak? Sekarang, zaman sekarang, kita tak boleh guna undang-undang waktu zaman dia. Kita kena guna undang-undang zaman sekarang. Kita tak boleh guna cara hidup untuk zaman dia. Kita kena guna cara hidup untuk zaman sekarang. Boleh faham ke tak? Sama juga, 50 tahun dulu, ada tak lesen memandu? Ada tak? 50 tahun dahulu, ada tak lesen mandu? 50. Oh, dah merdeka, sorry. Okey, 70 tahun dahulu, ada tak lesen mandu? Tak ada. Betul ke tak? Tak ada lesen mandu, betul? So katalah kalau tiba-tiba ada orang, ada polis datang tahan, dia pun jawab, ada lesen? Tak ada. Saya nak saman. Mana boleh? 70 tahun dulu tak ada lesen, tak pernah saman, sekarang nak saman aku. Jangan mahu. Relax lah bro. Nak minum ah? Okey. Boleh duduk diam-diam? Okey. So 70 tahun dahulu dia kata orang mandu tak ada lesen, sekarang kenapa kau minta lesen? Rasa ada percik lah. Okey. Rasa-rasa apa yang polis tu akan jawab? Kau nak mandu tak ada lesen? Boleh. Kau pergi hidup 70 tahun dahulu. Kenapa kau hidup sekarang? Menyusahkan hidup aku. Boleh faham tak? Itu untuk zaman itu. Undang-undang untuk waktu itu. Boleh faham tak? Untuk sekarang, undang-undang sekarang, dia sama juga seperti undang-undang negara yang telah diperbaharui.
Boleh faham tak? Do you get the point? So kita kena ikut mana yang telah diperbaharui. Do you get the point? Okay, so itu agreement kita yang kedua, di mana kita akan ikut undang-undang yang diperbaharui yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Boleh faham tak? Cara hidup. So untuk zaman sekarang yang sesuainya, solat mesti 5 waktu. Do you get the point? Okay, itu agreement kita dengan Allah. Kita dah buat agreement. Boleh faham tak? Sekarang ada orang, dia mengucap syahadah, tapi dia langsung tak rasa pun itu sebagai agreement. Boleh faham tak? Dia masih mensyirikkan Allah. Boleh faham tak? Sebab dia tak rasa pun, dia rasa ada aku kisah, semua lantak pergi lah. Nak lebih-lebih tukar nama je. Orang nak panggil aku Muhammad pun, pergi mampu lah, panggil aku Muhammad. Ada aku kisah. Okay, rasa-rasa dia tu memang betul-betul masuk Islam ke? Dengan satu orang lagi yang dia tak tukar pun nama, tetapi dia hidup sebagai seorang Islam. Dia percaya Tuhan itu satu. Dia tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dua orang ni, siapa yang Islam? Tapi nama dia Navin. Navin lagi Islam ke Muhammad lagi Islam? Okay. Sebab hari ini kita faham Islam itu daripada nama. Kita faham Islam itu daripada dia syahadah ke tak. Boleh faham tak? Sebab ini adalah masalah hati. Kita boleh tahu ke? Kita takkan tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Do you get the point? Betul ke tak? Betul kan? Jadi kalau ada orang datang, dia nak masuk Islam, boleh tak dia terus syahadah? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh lah, tak ada masalah. Boleh faham tak? Okey, kalau dia nak daftar, itu baru. Kalau nak, kita nak tangguhkan pendaftaran, kita boleh tangguhkan pendaftaran. Tak ada masalah. Boleh faham tak? Tapi dia nak masuk Islam, boleh tak dia masuk Islam? Boleh. Anytime dia boleh masuk Islam. Boleh faham tak? You nak daftar, okey. You boleh belajar dulu sebelum you daftar. Do you get the point? Boleh faham tak? Okey, kalau pada saya, okey Nabi, itu saja. Ada apa-apa lagi you nak sampaikan dekat orang? Lari yo. Navin, saya ada satu lagi soalan, boleh mari ya? Marilah Navin. Relax lah. Give me five lah bro. Okay, duduk. Okay, saya ada satu lagi soalan. Kopiah ni you beli dekat mana? Tuan, tu dia tuan punya kopiah. Siapa? Idea. Ideal. Oh. Beli dekat toko Cina ke atau? Ha? Oh, kedai mu'alaf. Mesti mu'alaf tu Cina kan? Ha? Betul lah. Tak tahu tak kenapa saya tanya? Cuba Navin bangun. Melayu peranakan. Baba. Okey, cuba Navin bangun. Okey, cuba buat macam ni. Lepas tu lompat. Ha? Sama ke tak? Sama kan? Baru perasan Okay. Terima kasih banyak Navin. Bagi tepukan. Okey. Tadi, sebab saya bagi tahu benda ni, saya kalau ada orang nak masuk Islam, antara nasihat yang saya akan bagi dekat dia, nombor satu saya akan bagi tahu, tell your parents. Saya tahu dia sangat sukar. Tapi sebelum itu saya akan tanya dulu dekat dia, parents you jenis macam mana? Kalau saya dapati parents dia memang jenis kaki pukul, okey, yang itu saya ambil exception. Boleh faham tak? Kan kadang-kadang kita takut nanti dia pergi bagi tahu dia nak masuk Islam, kena bantai pula dekat rumah. Boleh faham tak? Okey. Tapi kalau parents dia jenis yang educated, yang bagus dan sebagainya, saya akan bagi tahu better you go and tell your parents. Sebab saya rasa kalau ada orang nak masuk Islam, tak ada apa pun perlu dia takutkan, sebab dia tak melanggar undang-undang dan dia tak melanggar pun etika kemanusiaan. Do you get the point? Okay, bila dia tak melanggar undang-undang dan dia tak melanggar etika kemanusiaan dan sebagainya, perlu tak dia takut? Tak perlu takut. Sebab saya bagi tahu dengan dia, saya akan bagi tahu, saya kata, better you go and tell your parents, you kata, you cadang you nak masuk Islam. Sekarang ni bayangkan satu orang yang dah masuk Islam, lepas itu dia pergi bagi tahu dengan parents. Rasa-rasa parents akan lagi marah ke atau dia boleh? Dia lagi marah. Sebab apa dia marah? Sebab dia rasa engkau
masa kau masuk Islam dulu, kau tanya tak dengan aku? Kau tak tanya pun. So bila ada masalah kau tanggung sendiri. Sekarang ni katalah sebelum masuk Islam tadi, kita minta dia pergi bagi tahu dekat parents. Biasanya parents akan marah. That is normal. Boleh faham tak? Parents akan marah. Tapi boleh tak dia cakap? Dia boleh cakap, you see, mom, dad, saya kalau nak masuk Islam, saya boleh je tak bagi tahu dengan you orang pun saya boleh masuk Islam. But I feel you people are very important in my life. Sebab itu saya rasa saya nak bagi tahu dengan you. Saya tak mau buat sesuatu yang membelakangkan kamu. Rasa-rasa diorang akan lebih sejuk tak hati bila dengar. Walaupun diorang tak boleh accept, tetapi dia akan mula apa orang panggil, hati dia akan mula lebih lembut. Do you get the point? Boleh faham tak? Sekarang ni tahu tak kenapa orang Hindu, kadang-kadang orang Hindu, orang Kristian dan sebagainya dekat Malaysia, kalau anak diorang masuk Kristian, orang Hindu kalau anak dia masuk Kristian, biasa mak bapak tak marah sangat tau. Betul kan? Biasa tak marah sangat. Kalau dia nak ikut agama Buddha pun, bapak dia, mak bapak dia tak berapa marah sangat. Tapi kalau masuk Islam mesti marah, siap. Tahu pasal apa? Sebab kita orang Islam, kita tunjuk dekat dia orang, bila ada orang masuk Islam, seolah-olah dia berpisah dengan family. Seolah-olah dia terpaksa buang family dia. So, mak bapak dia rasa kalau anak dia masuk Islam, dia akan kehilangan anak dia. Sebagai contoh, bayangkan nombor satu, bila ada anak dia nak masuk Islam, dah lah tak bagi tahu. Boleh faham tak? Lepas dah tak bagi tahu, bagi nasihat pula, nasihat yang tak apa-apa. Bagi tahu dekat dia, kau dah masuk Islam sekarang ni, kau tak boleh pergi rumah mak kau. Sebab apa? Mak kau penyembah berhala. Yang sembah berhala siapa? Apa masalah dengan dia? Okey, kau dah tak boleh pergi rumah parent. Kalau kau nak pergi, boleh. Tapi kau jangan makan dan minum tahu. Sebab apa? Sebab parent kau mungkin makan babi. Ni boleh cakap terus terang kan? Boleh ke tak? Sebab parent kau mungkin makan babi. Mungkin adik-beradik kau makan babi. Ni, cawan yang dia guna tu, cawan tu mungkin cawan dah lepas dia makan babi, dia minum, kau minum, mana boleh? Tak boleh weh. So kau pergi rumah parent kau, boleh, kau saja sayang-sayang dia orang, lepas tu kau balik lah. Sekarang ni kalau kamu parents, dulu anak datang rapat dengan kita, sangat rapat. Sebelum masuk Islam sangat rapat. Sekarang bila dah masuk Islam, dah lah selalu tak balik. Kalau balik kita buat makan, dia pun tak nak makan. Bagi air pun tak nak minum. Kamu rasa seronok kan? Kalau kamu mak bapak, kamu rasa seronok tak? Tak seronok. Tiba-tiba tanya, kenapa tak minum? Tak boleh minum lah mak, sebab lu makan babi. Mungkin ni cawan ada kesan babi. Rasa-rasa mak dia akan fikir apa? Dulu kau mentekan darah babi punya berkilo-kilo, sekarang kau buat wayang, ha? Ha? Kau mentekan darah babi berkilo-kilo, sekarang kau buat wayang, kau membabikan aku pula. Okay. Saya nak tanya dengan kamu, sebab itu kita ada satu ilmu yang dipanggil sebagai fiqh mu'allaf. Fiqh kepada mu'allaf ini, dia tak sama fiqh dia seperti orang awam biasa. Do you get the point? Sekarang ni saya nak tanya dengan kamu, berapa ramai yang pergi kedai mamak? Tolong angkat tangan. Semua pergi kedai mamak? Pergi kan? Okey, berapa ramai yang bila pergi kedai mamak guna sudu di kedai mamak? Kamu tahu tak, sudu yang kamu guna tu, sebelum kamu gunakan, mungkin ada Cina yang bukan Islam, dia baru lepas makan babi tu ada dekat celah-celah gigi dia. Boleh faham tak? Memang ada sisa-sisa babi tu masih ada. Lepas tu dia guna sudu yang sama tu, lepas dia makan dia siap jilat lagi sudu tu. Lepas tu sudu yang sama tu, saya tak pernah lagi tengok mana-mana kedai babu ataupun kedai mamak yang menyamak sudu. Pernah ke? Tak pernah. Sudu yang sama, kadang-kadang dia tak basuh guna sabun pun. Dia celup dalam air, dia bagi. Betul tak? Ni tak payah nak bawa muka. Dah makan bergeleng-geleng dah dekat kedai mamak.
Tak guna pun buat sekarang. Okey, tapi korang mesti makan juga kan? Hah? Sedap kan? Sedap dia sebab ada sisi babi tadi. Okey. Tapi very simple. Benda macam ni adalah benda yang kita tak nampak dengan jelas. Tak payahlah kita nak pertikaikan benda yang kita tak nampak dengan jelas. Come on. Okey, kalaulah kamu nak pertikaikan semua benda, tengok dia very simple. Dalam hukum ni kalau benda tu tak jelas, baik tak payah nak kecoh. Boleh faham tak? Kalaulah kamu nak kecoh terhadap semua benda tu, jangan keluar daripada rumah. Sebab tai anjing, tahu tai anjing? Tai anjing yang dah kering, bila dia dah kering, dia bila angin tiup, dia punya bulu-bulu anjing tu dengan tai anjing. Sebab tai anjing tu akan ada bulu anjing tahu. Betul ke tak bro? Betul kan Bob? Kita orang mesti tahu India. Sebab ada yang bela anjing dia tahu. Bila tai anjing mesti ada bulu anjing. So bila dah kering, sekarang ni subjek tai anjing. Okey, bila tai anjing dah kering, angin tiup, bulu dia terbang. Betul tak? Dan kamu pun keluar daripada rumah. Tiba-tiba bulu itu datang dan terus melekat. Kamu pun gelak kak, tiba-tiba lekat dekat celah gigi. Dan kamu pun tengok, oh bulu kucing ni. Tengok, kalau kita nak be very particular, kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Do you get the point? So benda yang kamu tak nampak dengan jelas, tak payah nak kecoh sangat pun. Lagi satu, orang bukan Islam, especially kalau Hindu, Kristian dan sebagainya, bila dia tahu ada anak dia masuk Islam, automatik dia tahu anak dia tak makan babi. Saya dah tengok ramai rumah yang mana anak dia masuk Islam, bila pergi dekat rumah dia, mak dia siap ada periuk yang asing. Sebab dia tahu, saya tak pernah lagi jumpa mana-mana orang, dia tahu kamu Islam, dia sengaja nak bagi kamu makan benda yang kamu tak boleh makan. Tak ada. Ada Bob. Saudara saya ada saudara belah mak saya semua Hindu. Bila datang Deepawali, kita orang akan pergi rumah dia orang. Boleh faham tak? Okay, macam family saya, belah bapak saya semua Kristian, belah mak saya semua Hindu. Kita orang family Islam. So bila Deepawali, kita orang akan pergi semua rumah-rumah belah mak saya. Bila Christmas akan pergi rumah belah-belah ayah saya. Bila hari raya semua akan datang rumah saya. Boleh faham tak? Ini rutin. Dan bila kita orang Deepawali, kita pergi rumah belah mak saya, dia siap bagi tahu lagi, kita orang beli ayam mas tahu, jangan risau, memang sembelih punya. Tak ada pun kita buat dengan dia kelas sembelih. Boleh, tapi dia orang tahu jaga sensitiviti kita. Rata-rata memang begitu. Boleh faham tak? Yang ada masalah nak jaga sensitiviti ni, kebanyakannya saya tengok adalah orang Islam kita. Kita ni, kita rasa kita nak orang je kena faham sensitiviti kita, tapi kita tak peduli pun pasal sensitiviti orang lain. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau buat kenduri, cuba bayangkan jiran kamu, sama ada Hindu ataupun Buddha, Cina ataupun India, yang bukan beragama Islam, dia buat majlis perkahwinan. Contoh, sama ada dia kahwin, abang dia kahwin, nenek dia kahwin, ataupun bapak dia kahwin. Lagi. Contoh, tiba-tiba dia jemput kamu, datanglah, kita ada buat kenduri ni, nanti datang ah. You pun okey. You pun pergi. Dia buat majlis kahwin. Time nak makan, tiba-tiba dia letak meja besar dekat tengah-tengah dia orang makan. Ada macam-macam makanan, ada KFC, ada sayur, ada itu, ada ini. Dekat tengah-tengah meja tu dia letak baby barbecue. Tahu ke tak? Baby barbecue. Sekarang ni sebelah baby barbecue ada KFC. Sebelah je, 1 inci je. Kamu akan makan tak KFC tu? Hah? Kamu akan makan tak? Hah? Cakap terus terang.
Kamu akan makan tak? Kalau ikut hukum boleh makan ke tak? Boleh. Betul ke tak? Sebab KFC tu halal mah. Yang haram tu babi barbecue tu. Betul ke tak? Tapi still kamu takkan makan. Bukan sekadar tak makan, kamu akan buat muka. Betul tak? Tiba-tiba mulut jadi muncung. Apa ni? Ajak orang Islam datang. Ada ke patut dia serve kita macam ni? Ada ke patut dia letak makanan kita sebelah babi? Babi betul. Lepas tu mulut jadi muncung. Lebih muncung jadi cencorot. Betul ke tak? Seronok tak kita? Seronok tak kalau ada orang treat kita begitu? Tak seronok kan? Betul tak? Walaupun dia boleh makan. Sebab pada saya orang Melayu, rata-rata orang Melayu, bila dia ni ada allergic. Orang Melayu ni antara allergic dia babi dan anjing. Betul ke tak? Bila dia dengar je babi terus dia cakap lagi babi. Dia tak boleh dengar babi. Sehingga kan babi pun dia kata tak boleh panggil babi. Kena panggil apa? Kena panggil kinzir. Nampak tak tahap allergic diorang terhadap babi? Tak boleh panggil babi, kena panggil kinzir. Kinzir itu apa? Lama sebenarnya saya cuba untuk cerna benda ni tau. Boleh faham tak? Sebab saya tak boleh nak faham. Okay fine, babi. Sebab waktu saya sekolah pun tahu. Kau cakap babi kan, kawan-kawan, "Weh, jangan panggil babi. Kena panggil apa? Kena panggil kinzir." Kinzir tu apa weh? Babi. Kokot kalau kinzir tu tenuk tak apalah juga, dia lain sikit. Faham tak? Kalau dah kinzir pun babi, babi pun babi, panggil je lah babi, apa masalah dia? Okey, itu menunjukkan tahap allergiknya orang Melayu terhadap babi. Sehingga kan kalau ada orang sebut kan, macam saya sekarang kan, saya sebut babi, mungkin ada yang akan allergic, dia terus akan tui, banjir kilat satu office. Ini tahap allergik orang Melayu terhadap babi. Walaupun dia tahu makanan itu halal, tapi kalau dia dekat dengan babi pun dia tak nak ambil. Do you get the point? Okay, macam kita orang lain. Macam saya orang yang masuk Islam, boleh faham tak? I don't think so I have that much of problem. Saya punya problem tak boleh makan babi, okay fine, tak boleh makan babi, sudahlah. Boleh faham tak? Kalau saya makan dengan kawan saya, contoh, kawan saya lah. Kawan saya, katalah dia bawa bekal. Bekal dia ada babi. Saya bawa bekal. Saya dengan dia boleh makan satu meja. Dia makan dia punya, aku makan aku punya, dah. Tapi kalau you orang, tak boleh. Betul ke tak? Kalau you orang tengok je ada orang makan babi, apa you orang rasa? Sedapnya. Sehingga menjilat jari kaki. Ya ke? Tak boleh kan? Tapi macam kita orang tak ada masalah. Mungkin saya, Marcellus, are you okay with that? Dia pun okay. Sama juga macam anjing. Korang kalau jumpa anjing, sebelum anjing tu lari, korang dah lari dulu. Betul kan? Akan cepat-cepat pergi cari kayu. Betul kan? Kalau ada anjing lalu sebelah, korang, are you okay? Oh, kalau kecil comel okey. Sekarang ni anjing ganas. Sebab anjing ni dia suka datang, dia macam kucing, dia suka datang kat kaki. Get the point? Dia suka datang. Kalau anjing datang dekat kaki kamu akan buat apa? Lari. Saya jerit lagi. Anjing tu dia kejar kamu bukan sebab lain. Dia pun takut bila kamu jerit. Dia pun terus kejar. Nak tahu tak tips bagaimana nak buat supaya anjing tidak mengejar kita? Nak ke tak nak tips? Nak ke tak? Very simple. Kita sebenarnya takut dengan anjing supaya kita tak nak anjing gigit kita. Betul ke tak? Okay, kalau tak nak anjing gigit kita, kamu gigitlah anjing. Ada rasa kena tipu tak? Ada kan? Okey, pada muka. Okey.
So dia sama juga macam kita orang, kalau kita jumpa dengan anjing, we don't have problem. We don't have problem as the Malay have. Boleh faham tak? Kalau jiran kita orang bela anjing pun kita tak ada masalah. Boleh faham tak? Kalau saya pergi rumah kawan saya ada anjing, anjing tu datang dekat saya, tak ada masalah. Even kalau dia datang lalu depan saya tengok dia kalau kering, I have no problem. Boleh faham tak? Tapi orang akan cuba mengelak, lari dan sebagainya. Katalah kalau saya pergi tiba-tiba ada anjing datang dekat saya, terkena air liur dia, pada saya still tak ada masalah. Very simple. Pergi basuh sama sudah. Tapi pada korang dia macam satu dosa. Oh, tak kena weh. Very simple kan? Kalau terkena buat apa? Habis cerita. Do you get the point? Tapi bagi orang, saya boleh faham lah budaya orang rasa it is very sensitive. Okay. Sama juga dengan orang India. Sekarang ni bayangkan tadi kita bincang orang bukan Islam, dia buat kenduri, dia panggil kamu, tiba-tiba kalau ada macam tu kamu bengang tak? Bengang tak? Bengang. Tapi rata-rata kan saya pergi bila ada orang yang bukan Islam, jiran-jiran saya ni tinggal dekat kawasan Cina. Baik rumah saya dekat Seremban pun saya duduk kawasan Cina, dekat Kangak pun saya duduk kawasan Cina. So bila ada kenduri, diorang buat, diorang jemput saya dan sebagainya, biasanya dia akan sediakan meja yang asing. Meja asing, makanan asing untuk kita orang. Diorang tahu jaga sensitiviti kita. Tak perlu cakap pun. Dia dah tahu. Sekarang ni kita terbalikkan situasi itu, kita yang buat kenduri. Kita jemput orang India ataupun kita jemput orang Cina datang ke kenduri rumah kita. Bila orang Melayu, contoh, bila orang Melayu, ni boleh cakap terus terang kan? Bila orang Melayu dia buat kenduri, akan ada benda yang jatuh. Apa dia? Lembu. Betul kan? Lembu akan ditumbangkan. Betul kan? Betul tak? Okey, biasanya lah kalau kenduri orang Melayu mesti ada lembu. Setuju atau tidak? Sekarang ni kamu jemput geng dia orang. Contoh, kamu jemput Bob, kamu jemput dia orang sebab belajar bersama dengan dia orang. Kan? Kakak aku kahwin lah, kau datang lah. Dia pun datang. Bila dia datang, orang Melayu tumbangkan lembu, masak lembu. Boleh faham tak? Masak kari. Bob daripada jauh dia dah hidu bau kari. Dia pun jadi seronok. India mah mestilah suka kari. Boleh faham tak? Dia pun bila bau je kari, mula-mula dia ambil nasi satu sudu dia. Bila dah bau kari, patah balik, ambil lagi satu sudu. Bila sampai dekat kari, dia tengok kari daging. Tak boleh makan. Dia pergi nak ambil sayur. Tengok sayur ada hati daging, tak boleh makan. Akhirnya dia makan dengan sambal belacan. Tapi walaupun dia makan dengan sambal belacan, dia tak buat muka cencorot. Ini selalu berlaku ke tak bro? Berlaku ke tak? Ini memang berlaku. Sebab tu saya kata, kita ni, kita nak orang jaga sensitiviti kita, tapi kita tak pandai jaga sensitiviti orang. Kalau at least takat itu tak apa. Kalau dia datang mengadu, contoh, biasanya diorang takkan mengadu tau. Kalau diorang datang mengadu pun, tahu tak jawapan apa yang diorang akan dapat? Tak apalah, itu lembu punya daging taruh tepi, kari makanlah. Cuba bayangkan, sekarang tukar balik situasi tu, dia masak kari babi, kemudian dia bagi tahu dengan kamu, itu babi taruh tepi, kari makan lah. You makan ke? Hah? Tak makan. Tapi kenapa kita buat dekat orang? Do you get the point? So ada orang bukan Islam, dia rasa orang Islam ni dia memang tak tahu jaga sensitiviti orang lain. Baik bila dia jemput datang ke, dia sebenarnya dia bukan orang India saja tak makan daging lembu, ada orang Cina pun tak makan daging lembu. Especially kalau diorang ni jenis yang sembah Tuhan Kuan Yin, Dewa Kuan Yin, dia takkan makan daging lembu. Dan ada juga di kalangan diorang yang vegetarian. So bila kamu jemput dia, perlu tak kamu tanya, sekarang ni kamu serve dia dengan cara yang baik, boleh faham tak? Bagi dia makan vegetarian, tanya dia apa dia makan, dan bila dia datang, dia tengok kamu sediakan khas untuk dia, dia seronok tak? Jadi lebih akrab tak?
Kalau kamu nak kongsi agama kamu pun mungkin dia lebih sedia nak dengar. Kalau kamu tak pandai jaga sensitivity dia, kamu nak kongsi agama kamu dengan dia pun, dalam otak dia akan fikir, pikiran kau, hati orang pun tak tahu jaga, lagi nak kongsi agama kau. Kau nak aku menjadi macam kau. Do you get the point? Benda simple kan? Benda simple tak? Benda simple, lembu je. Boleh faham tak? Benda simple tapi dia boleh membawa kesan yang sangat besar. Important tak benda ni? Very important. Sebab tu saya kata, sama juga kita berbalik kepada metodologi tadi. Bila ada orang nak masuk, bila ada orang nak masuk Islam, contoh dekat family dia, boleh faham tak? Nombor pertama saya akan bagi tahu, tolong bagi tahu dekat family dia. Kalau dia dah masuk Islam, tengok, nombor satu yang kita kena buat, kita jangan buat orang masuk Islam seolah-olah hubungan dia dengan kekeluargaan dia jadi putus. Do you get the point? Kita kena pastikan mereka menjadi lebih rapat dari sebelumnya. Mak bapak dia tetap mak bapak dia walaupun dia masuk Islam. Adik-beradik dia tetap adik-beradik dia walaupun dia masuk Islam. Boleh faham tak? Kalau dulu sebelum dia masuk Islam dia hitam, lepas masuk Islam pun hitam juga. Bangsa dia pun tak berubah. Pernah tengok tak ada orang yang masuk Islam, bila dia dah masuk Islam dia lagi hitam daripada saya? Boleh faham tak? Saya memang tahu dia India, tapi bila tanya dengan dia, pergi cakap Tamil dengan dia, abang saya Tamil tak tahu abang. Hello, kau ingat kau masuk Melayu, kau masuk Islam dah jadi Melayu ke apa? Masuk Islam tidak menjadikan kita Melayu. Boleh faham tak? Bangsa apa kita akan kekal sebagai bangsa itu sampai bila-bila. Bangsa adalah satu perkara yang tidak akan berubah dan tidak mungkin boleh berubah, melainkan kamu masuk balik dalam perut mak kamu dan pergi cari perut lain, yang mana mustahil untuk berlaku. Do you agree? Betul ke tak? Okey, sekarang ni daripada perbincangan kita daripada tadi, kamu rasa ada tak ruang untuk kita buat dakwah? Adakah kamu rasa semua orang bukan Islam dia akan rasa benda ni sensitif? Tidak. Kita yang sebenarnya rasa benda tu sangat sensitif dan kita tak mau kongsi. Tengok, bila kita tanya dengan diorang okey tak? Okey ke tak? Ni orang bukan Islam betul-betul tau. Bukan saya suruh diorang tipu-tipu tau. Ini bukan saya bawa untuk sewaan. Ini memang real non-Muslim dan they are okay. Diorang pernah ada sesi bersama dengan saya, betul ke tak? Kita kongsi tak pasal semua agama? Kita bincang tak? Kita bincang secara open and they have no problem. Problem dia dekat sini, kita yang tak nak buat kerja kita dengan kita bagi alasan macam-macam. Kita yang selalu suka bagi alasan, sensitif lah, itulah, inilah. Cuma dia kena-kena dengan cara dia lah. Boleh faham tak? Nombor satu, persepsi kita terhadap dakwah perlu faham. Buat dakwah bukan bermaksud kita convert orang. Yang tu kita kena faham. Dakwah bukan bermakna converting people. Dakwah is about sharing. Our job is to share. Siapa yang ada power untuk convert? Allah sahaja. Do you get the point? Betul ke tak? Siapa yang boleh ubah hati manusia? Allah. Tugas kita apa? Share. Dakwah is sharing, not converting. Tapi bila kamu keluar dekat luar sana dan kamu tonjok dekat orang seolah-olah dakwah itu is converting, sebab tu diorang lari. Do you get the point? Okay, sekarang ni katalah saya buat dakwah dengan Bob. Saya cerita dengan Bob, Islam begini, ini Islam aja, ini benda ni. Bob pun dengar. End up Bob tak nak masuk Islam juga. Dia kata, okey baguslah. Bagus tak Bob? Bagus, banyak bagus. Aku bilang masuk Islam. Oh, saya tak mau masuk lah. Mana boleh Bob? Saya sudah share, mestilah mau masuk. Kalau tak ada, sia-sia lah Bob saya cakap. Boleh ke macam tu? Tak boleh. So kerja kita share sebaik mungkin. Kalau dia tak nak accept, ataupun kalau dia rasa dia tak nak masuk Islam, ada masalah ke? Tak ada masalah.
dia boleh kekal sebagai kawan kita. Dan sebab kalau dia masih kekal dengan sebagai kawan kita, kita masih ada ruang banyak lagi untuk kita adakan perbincangan dengan dia. Tetapi dakwah perlu dibuat dengan cara yang healthy, dengan cara yang betul. Jangan pisahkan keluarga. Boleh faham ke tak? Jangan pisahkan hubungan mereka, baik dengan mak bapak mereka, baik dengan adik-beradik mereka, baik dengan saudara mara mereka. Itu yang sebenarnya memberi kesan yang sangat dahsyat. Saya nak kongsi satu pengalaman saya. Dekat Negeri Sembilan, saya ada seorang kawan. Dia pernah bersama dengan saya lebih daripada 8 tahun. Kita orang, saya dengan dia, saya berkongsi pasal Islam, saya berdakwah dengan dia. Kita orang akan bincang more than 8 years. Setiap kali kita orang jumpa, mesti ada topik pasal agama. Dia staunch Hindu. You know staunch Hindu? Hindu yang sangat kuat. Boleh faham tak? Saya pula rasa saya mungkin staunch Muslim. Boleh faham tak? Of course lah, saya rasa Islam betul, dia rasa Hindu betul. Boleh faham tak? Dan bila kita orang bincang, kawan daripada sekolah, very close friend. Dan bila kita bincang, kita orang bukan jenis bincang apa, main tapis-tapis, tak ada. Boleh faham tak? Sebab ini personal conversation. So bila cakap terus terang, aku hentam dia, dia hentam aku, peduli apa? Tapi kita orang boleh minum kopi sama, kita orang tinggal bersama. Tak ada kecil hati punya. Boleh faham tak? Sebab saya dengan dia, point dia, saya cakap, aku punya point, aku rasa kita cari kebenaran. Tetapi saya tak kata apa yang benar pada saya, mesti you pun kena rasa benda tu adalah benar pada kamu. You ada otak mah. Tuhan bagi dia pun otak. Saya pun ada otak tak? Saya pun boleh berfikir, dia pun boleh berfikir. So kita orang kongsi. Dia pun hentam, saya pun hentam. No problem. Hentam bukan main 3-4 jam, kadang-kadang tengah malam. Boleh faham tak? Lepas tu, buatlah air teh. Dia pun buat air teh. Kita orang pun minum. Besok sambung lagi. Kita orang pernah duduk di India. Sama-sama duduk di India. Rumah yang sama, hanya saya dengan dia. Kita orang pergi almost 6 months. Duduk di India dengan dia. Setiap hari dekat India, tak ada apa nak buat. Balik rumah, dah start conversation pasal agama. Pumpang. Weh, cita-cita dah pukul 1, tak ada benda nak makan. Kita masak sama-sama. Pumpang lagi. Boleh faham tak? We are very close. Selepas 8 tahun, saya dah balik sini, dia pun dah balik sini. Masing-masing dah start busy. Kita orang dah kurang jumpa. Kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali baru jumpa. Tiba-tiba dia call saya. Saya ada di Terengganu. Dia bagi tahu dengan saya, Zam, aku nak masuk Islam. Aku terkejut. Wih, biar betul ni. Ini mamak bukan betul-betul apa? Staunch gila ke? 8 tahun bayangkan, boleh faham tak? Staunch gila punya. Aku pun kan, ini macam saja ni nak kenakan aku ni. Aku fikir macam tu. Dia tanya, Zam, kau ada mana? Saya ada Terengganu macam. Panggil dia macam, dia pun panggil aku macam. Boleh faham tak? Aku ada Terengganu macam. Okey. Dia terus letak telefon. Aku fikir, Syawil ke apa? Kalau orang tanya ada mana, lepas tu letak telefon. Petang tu dia call aku balik. Zam, ada mana? Ada Terengganu lah macam. Aku pun ada Terengganu. Wih, terkejut pula aku. Rupanya dia call aku tanya aku ada mana, dia nak datang. Dan dia naik bas terus datang Terengganu. Dia minta aku tolong ambil dia. Waktu dah nak masuk waktu maghrib. Bila dah nak masuk waktu maghrib, saya nak pergi semayang. So tiba-tiba dia cakap dengan aku, Zam, aku nak ikut kau semayang boleh tak? Aku pun, Okey. Saya kata tak ada orang boleh menghalang hamba daripada menyembah penciptanya. Boleh faham tak? So dia nak ikut, aku bawa lah dia pergi masjid. Masuk masjid, dia ikut aku duduk kat belakang, dia pun semayang dengan aku apa semua. Dah habis, lepas tu dia minta, Zam, aku nak ni lah, biografi Nabi Muhammad. Aku ada kat Terengganu, mana aku nak cari? So aku tanya dengan seorang kawan dekat situ, Datin Nurhana. Sangat rapat lah dengan saya. So dia dapatkan buku, dia punya buku biografi Nabi Muhammad. Kemudian saya bagi dekat dia. Dan dia pun ambil. Dia balik. Itu je, tak ada konversasi. Kali ni kita tak ada pumpang-pumpang, tak ada.
Dia balik. Lepas 2 minggu, dia call balik saya. Dia kata, Zam, aku nak masuk Islam. Hui, terkejut. Okey, dan dia pun masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Saya tanya dengan dia, ni you sendiri mau masuk ke apa? Saya kalau ada orang nak masuk Islam, saya akan tanya beberapa benda very clear. Dan dia pun nak masuk Islam. Dia dah masuk Islam, dah daftar apa semua. Rupanya saya dapati dia tak bagi tahu dekat parents dia. Family dia tak tahu. Jadi kecoh. Bila jadi kecoh, parent dia tahu saya dengan dia kawan tahu. Boleh faham tak? Parent dia angin dengan saya pula. Ini mesti sebab mamak tu. Orang India, dia bila tahu aku masuk Islam, dia bukan panggil saya India masuk Islam ke apa benda. Boleh faham tak? Dia terus ingat kita orang ni mamak. Aku bukan mamak, come on. Aku tetap India. Sebelum masuk Islam aku India, sekarang aku India. Cuma agama aku Islam, aku tak jadi mamak. So dia angin lah, dia kata ini mesti mamak ni punya kerja ni. Mamak ni mesti dah cuci kepala otak anak aku. Padahal anak dia belajar psikologi tahu. Aku pun duk fikir, hebatnya aku boleh cuci kepala otak psikologi. Boleh faham? Dia rasa benda tu betul dan dia masuk Islam. Lepas tu mamak ni bila dah kecoh kat rumah dia lari. Dia bukanlah lari, dia lari daripada family dia tak lari daripada aku. Dia masih in touch dengan saya. Boleh faham tak? Dia lari entah pergi mana, family dia dah berbulan-bulan tak jumpa dia. Saya pula rasa, ni tak bagus ni. Aku call dia. Nama dia Agilan. Tanya dengan dia, Agilan, ada mana? Dia kata, ada KL, Cang. Mari jumpa sama saya. Dia kata, seremban ke? Nanti aku punya family tahulah. Saya kata, tak apa, you datang saya punya office. Jangan risau. Dia pun kata, okey, Cang, 2 jam aku sampai. Dia pun datang. Dia datang je, saya tu start kereta, saya kata, Cang, jom saya nak bawa you pergi satu tempat. Dia kata, mana macam? Tempat makan bestnya. Lu mesti sudah lama tak makan tempat ni. Saya start kereta, terus pergi berhenti dekat rumah parents dia. Dia terus jadi jam. Macam mana lu bawa sama saya macam? Sampai dekat rumah parents, saya cakap, turun sekarang macam. Saya kata, sampai bila you nak main lari-lari? Sampai bila you nak main lari-lari? Did you do anything wrong? Dia kata no. Then why you want to scared? Lebih-lebih diorang marah sama you. Tapi no problem. So saya bawa dia. Bila saya bawa dia, parents dia punya hangin jadi dengan saya lah. Boleh faham tak? Saya pula biasa pergi rumah dia. Kali itu bila saya pergi, saya pun tanya lah dengan makcik, dengan mak dia. Saya kata, aunty sihat dah? Dah masa tamil lah. Aunty sihat dah? Dia pun buat jam. Aku ingat dia tengah reconcile apa dia nak buat dengan aku. Boleh faham tak? Lepas tu cakap, aunty, Maya dahaga lah, bawa air boleh ke? Dia dengan keadaan terpaksa, dia pergi belakang ambil air. Entah apa dia bincang dengan anak perempuan dia, tiba-tiba cawan terbang daripada belakang, berdebung. Aku cakap, okey, baik, aku diam. Tapi selepas daripada itu, hubungan dia dengan family dia jadi bagus. And they can accept, they have no problem. Boleh faham tak? Sebab tu saya kata, nak buat dakwah tak ada masalah, tetapi buat dengan cara yang gentle. Boleh faham tak? Selagi mana kita tak buat sesuatu yang salah, kita tak perlu takut dengan siapa pun. Do you get the point? Okay. Metodologi dakwah ni ada banyak. Ada pelbagai cara. Kita boleh berdebate dengan orang, kita boleh dialog dengan orang, kita boleh buat simposium, betul tak? Kita boleh berbincang dengan orang. Apa lagi? Kita boleh edar risalah. Kita nampak kan? Ada orang masuk Islam melalui hanya dengan risalah sahaja. Betul ke tak? Kita boleh bina hubungan. Macam saya ni masuk Islam bukan disebabkan risalah dan sebagainya, tak ada. Disebabkan hubungan. Seorang pakcik ni dia jadi sangat rapat dengan saya, menyebab rapatnya saya dengan dia ni, saya nak mula tahu pasal Islam. End up I become a Muslim. Boleh faham tak? Zakir Naik, dia pun ada metodologi dia. Boleh faham tak? Tetapi kita tak boleh nak bagi tahu inilah metodologi yang the best. Sebenarnya ada pelbagai metodologi yang kita boleh guna. Boleh faham tak? Poin dia dekat sini, orang Islam dia mesti kena buat dakwah, tak kira metodologi apa saja yang kamu guna. Yang kedua, kita jangan condemn metodologi orang lain. Boleh faham tak? Kalau kita buat dakwah melalui street dakwah, kita jangan condemn metodologi orang lain. Yang buat cara lain, dia jangan condemn yang ini. Boleh faham tak? Kalau nak condemn boleh. Condemn siapa? Condemn orang yang tak buat dakwah. Dia tu yang tak ada guna. Boleh faham tak?
Kita ni kadang-kadang, kita ni suka condemn orang yang buat sesuatu daripada orang yang tak buat apa-apa pun. Sebagai contoh, biasa tengok tak, yang dulu pernah viral, orang semayang pakai baju hantu. Tak pernah tengok tak gambar? Dia pakai baju hantu, tak tahu apa event dia orang ada semayang. Lepas tu orang yang semayang kat tengah-tengah padang. Lepas tu viral. Kenapa semayang kat padang? Pergilah masjid. Pernah tengok ke tak? Bagusnya korang selalu tengok gosip apa? Gosip artis-artis dan sebagainya. Okay, benda-benda ni pernah berlaku. Boleh faham tak? Orang ada event, dia buat event, diorang pakai baju-baju Halloween kot. Lepas tu diorang buat semayang. Lepas tu orang condemn. Pada saya, paling kurang dia semayang apa? Kalau nak condemn sangat pun, condemn orang yang tak semayang. Come on. Orang yang tak semayang kau tak condemn. Kau balik-balik pergi condemn orang yang, come on. Orang yang buat dakwah kau pergi condemn orang yang buat dakwah. Orang yang tak buat dakwah kau tak condemn pun. Kalau nak condemn, patut kita condemn siapa? Orang yang tak buat apa pun. Itu patut kita condemn. Do you get the point? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada anda semua dan juga kepada pihak penaja. Kopi apa hari ini? Bukan top kopi ya. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi di bulan hadapan bersama dengan lebih banyak lagi dan mungkin kita akan cari juga topik-topik yang lain. Terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih kepada Saiful. Program ni siapa dia in charge? Hanaf. Terima kasih kepada Hanaf, program manager. Hanaf boleh datang depan? Semua orang kena kenal lah siapa director program. Inilah director program. Okey, yang mana masih single? Masih single kan? Memang sengaja you jemput semua perempuan-perempuan je kan? Dah. Jangan nak tipu deh. Terima kasih. Kenapa muka jam ni? Okey, so dah lah, tunggu apa lagi? Okey, so biasanya kita akan buat program coffee bersama dengan saya sebulan sekali. Sebulan sekali kan? Betul kan? Sebulan sekali. So bulan depan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Mungkin dengan topik yang lebih hangat. Mungkin saya tak tahu, dalam cadangan saya mungkin saya akan jemput seorang LGBT. Untuk bulan depan kita akan kupas tentang LGBT sebab ada orang kata LGBT ini adalah penindasan terhadap hak mereka. So kita nak tengok betul ke kita menindas hak dia ataupun dia menindas hak kita. Ataupun dia tertindas ataupun dia menindas. So kita mungkin akan kupas dengan lebih lanjut insya-Allah. Dan satu lagi, saya sebenarnya ada tulis buku Tanya Zamri Vinod. Dia berkaitan dengan soalan-soalan lazim yang ditanya oleh orang-orang bukan Islam biasanya terhadap Islam. Sebagai contohlah kan, orang Islam biasanya dia kata dia tak sembah berhala. Betul tak? Betul kan? Tetapi orang bukan Islam kadang-kadang dia rasa orang Islam penyembah berhala yang paling besar, iaitu korang sembah Kaabah mah. Boleh faham tak? Okey, bagaimana nak menjawab soalan-soalan begitu? So dalam ni ada lebih daripada 20 soalan, termasuk ada juga tentang arak, kehidupan selepas mati. Lepas tu kenapa orang Islam hanya sembah satu Tuhan sahaja. So dan pelbagai lagi. So kalau anda nak dapatkan senaskah, boleh dapatkan dekat belakang. Ataupun kalau nak bagi hadiah dekat kawan bukan Islam pun boleh. Sebab saya rasa ini akan menjadi satu buku yang sangat bagus untuk untuk tujuan dakwah, especially bila nak bagi dekat kawan ataupun sebagai risalah Islam kepada mereka. Sekian, berjumpa lagi. Saya Zamri Vinod. Berjumpa di bulan hadapan.